Okey, okey. Baik, Sorry Ustaz. Kawan semua sihat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya saya mohon maaf berbanyak-banyak bila pas kitanya kelas tak ada kan. Semalam pun terpaksa kita tunda ganti ke hari yang lain. Saya minta maaf, seminggu dua ni tu sikitlah pack sikit. Mungkin saya kena belajar urus masa lagi kot supaya kita boleh slot in kan. Tapi dia kadang benda yang datang impromptu ni kan, tiba-tiba je tu yang susah sikit lah nak masuk-masuk kan tu. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kebaikan. Allah memilih kita untuk menghabiskan masa kita untuk melakukan amal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sesiapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, Allah akan asalahu, memberikan dia galakan untuk melakukan kebaikan, kemudian Allah akan mematikan dia atas perkara itu. Mudah-mudahan Allah memilih kita semua untuk Allah letakkan di atas jalan kebaikan dan Allah mematikan kita atas jalan itu. Allahumma amin. InsyaAllah malam ni kita sambung perbincangan kita dalam bahasa Al-Quran. Kita berhenti pada sesi yang lepas perbincangan berkaitan dengan apa perkara yang kita boleh ambil daripada apa yang telah kita pelajari sebelum ini, itu isim ma'rifah dan juga isim nakirah, dan juga kita dah belajar tentang bilangan dalam isim itu mufrad, musanna dan juga jamak. Kita dah ambil sebelum ini tentang alif lam, isim ma'rifah iaitu alif lam. Kita dah ambil sebelum ini beberapa poin berkaitan dengan perkara itu. Dan kita berhenti pada bahagian pada isim ma'rifah ini, itulah pada bahagian isim alam ataupun kata nama khas. Apa yang boleh kita ambil daripada isim alam ataupun kata nama khas yang digunakan dalam Al-Quran. Pertama ialah menghadirkan pemilik nama itu di dalam hati ataupun fikiran pendengar. Kita berhenti pada bahagian pada poin ini pada sesi yang lepas, iaitulah dalam Al-Quran ada ayat yang Allah sebutkan pengulangan isim alam pada tempat yang ia boleh ditukarkan dengan kata ganti nama. Dan contoh awal yang kita telah lihat adalah pada firman Allah, wattaqullah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberi pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kan ada beberapa pengulangan perkataan Allah di sini kan. Allah ulang ada 3 kali diulangkan perkataan Allah itu, yang mana ia boleh disebutkan sekali. Boleh sebut sekali je, tak payah sebut banyak kali. Akan tetapi ia Allah ulang beberapa kali. Baik. Okay. Di sini wa yu'allimukum Allah sekali, dan di sini adalah Allah juga. Dan kita telah sebutkan bahawa kalau dalam karangan kita pun, kalau nama yang sama kita tak ulang kan, kita sebut sekali je, kemudian yang kali kedua dan seterusnya kita akan gunakan kata ganti nama. Dan kenapa diulang nama itu? Antaranya ialah untuk nak menghadirkan pemilik nama itu dalam hati ataupun fikiran. Bila kita disebut berulang kali, maka akan lebih terjelma nama itu dalam kepala. Bila disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, maka kita akan perasan, perkataan Allah ni beberapa kali sebut, so keluar dalam kepala itu terjelma kan. Ini fokusnya tentang Allah. Baik. Kalau kita lihat pada ayat 44 pada surah Maryam, dialog Nabi Ibrahim AS dengan ayah dia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya abati la ta'budis syaitan
inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai bapaku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Ar-Rahman. Apa perkataan yang diulang di sini? Dia perkataan syaitan itu perkataan asyaitan. Diulang 2 kali. Kan? Wahai bapaku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sepatutnya yang belakang ni digunakan sesungguhnya ia derhaka kepada Ar-Rahman. Kan? Maksudnya kalau ayat biasa kita akan kata janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya dia itu derhaka kepada Ar-Rahman. Kita akan gunakan pada nama yang kedua ini ganti nama. Dia. Sebentar, saya tuliskan. Yang kita akan gantikan dia di sini. So sepatutnya dia jadi innahu. Sebab tu dalam Quran kita banyak jumpa tak innahu. Kenapa dia gantikan dengan hu ini? Hu ni nak gantikan nama yang telah disebut ataupun orang yang telah disebut sebelum itu. Dia dah tak sebutkan lagi dah nama dia. Dia tukar dengan kata ganti nama. So itulah fungsi kata ganti nama supaya tak payah sebut nama dia banyak kali. Akan tapi nama syaitan ini kan diulang. Kenapa? Kerana nak suruh gambarkan ni jangan sembah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Ar-Rahman. So nak suruh betul-betul bagi perhatian kepada perkataan syaitan. Kan? Ini mesej yang penting tentang siapa? Tentang syaitan. Jadi sebab itu nama syaitan itu diulang dua kali. Baik, tujuannya balik pada poin kita yang atas ini, tujuannya adalah untuk apa? Menghadirkan pemilik nama itu dalam hati ataupun dalam fikiran pendengar. So bila kita dengar kata orang baca la ta'budu syaitan inna syaitana, kita kata ini tak kecil pasal syaitan ni kan, terbayanglah syaitan. Apa ceritalah syaitan ni kan sampai diulang dia punya namanya. Baik. Poin yang kedua. Untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Baik. Di antara sebab pengulangan isim alam ataupun kata nama khas dalam Al-Quran adalah untuk memuliakan sesuatu ataupun seseorang itu. Antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat ke-29 ayat terakhir dalam surah Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Baik, di manakah isim alam dekat dalam ayat ni? Isim alam kat mana? Kata nama khas kat mana? Pada mana kata Muhammad, nama? Ustaz. Pada Muhammad. InsyaAllah. Muhammad, itulah dia kata nama khas dia, nama orang. Kan? Kata nama khas ni nama orang, nama tempat, nama benda yang khusus, kan? Suatu benda yang khusus. Maka dalam ayat ni nama isim alamnya ataupun kata nama khasnya adalah Muhammad. Dan Allah sebutlah Muhammad. Bila kita dengar tu Muhammadur Rasulullah, dia berbeza tak dengan kalau kita dengar huwa Rasulullah? Beza kan? Huwa Rasulullah dengan Muhammadur Rasulullah. Lebih kita macam terbayang soalan Muhammad itu ada kan ketika mana ayat itu dibaca kan. Betul-betul setengah ayat Allah sebutkan nama. Allah tak gunakan kata ganti nama, sedangkan sebelum itu dah cerita dah pasal Nabi Muhammad sebab ayat 29 ini ayat yang terakhir dalam surah Al-Fath. So sebelum tu dah cerita dah pasal Nabi Muhammad. Tapi di ayat terakhir ni kan, sepatutnya guna huwa je lah. Tapi tak, Allah sebut nama dia. Muhammadur Rasulullah. Maka bila orang yang dengar tu pun dia, Masya Allah, dia terbayangkan. Beza dengan kalau sebut huwa Rasulullah. Maka tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan orang yang disebut. Contoh lain pada surah An-Nisa ayat ke-125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun
wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Baik. Ibrahim. Apa kata nama khas dalam ni? Isim alam dalam ni? Ibrahim. Ibrahim. Ustaz, nak tanya Yes. sikit Ustaz. Silakan. Muhammad ni kalau tak silap dalam Al-Quran satu sekali Allah sebut nama dia kan? Nama Muhammad ada ada beberapa kali. Ada beberapa kali bukan sekali. Bukan sekali, ada beberapa kali. Satu ayat yang lain, maka Muhammadun aba. Ada pada beberapa ayat. Yang hanya sekali kalau tak salah saya yang disebut itu adalah nama dia Ahmad. Yang Ahmad tu. Ahmad disebut hanya sekali saja. Tapi dalam surah yang Ustaz sebut ni, yang surah Al-Fat ni, ada ke banyak kali dia sebut? Tapi banyakkannya saya nampak macam dia sebut Rasulullah aja banyak kan? Iya, betul. Maka sebab itu kalau disebut Rasulullah pada ayat ni memang sepatutnya pun lah, kan? Wa Rasulullah. Tak nampak lah banyak dia ulang. Betul, tak sebut pun nama Nabi, tapi sebelum sampai ayat 29 ini cerita tentang Nabi dah ada kan, cerita tentang Rasul itu tentang Rasul lah, dia sebut Rasul lah, tak jumpa lah saya. Betul. Jadi kalau disebut di akhir ini adalah huwa Rasulullah, dia itu adalah pesuruh Allah atau utusan Allah, maka okey tak? Sesuai lah. Sebab dah disebut daripada awal kan, cerita tentang Rasul itu. Tapi tak, ayat akhir ni disebut dia nama, dia mention nama tu. So dia special kan, bila kita mendengar nama tu berbanding kalau disebut dengan dia itu Rasul Allah, kemudian dengan Muhammadur Rasulullah, dia special sikit. Minta maaf lah kalau dengar suara Amru. Dengar ke? Tak dengar, alhamdulillah. Sebab saya tengok Rasulullah every ayat saya tak nampak pula dia tulis Muhammad. Betul. Itulah poin kita. Poin kita untuk Rasulullah. Poin kita ialah tempat yang sepatutnya dia tak sebut nama, sepatutnya dia guna kata ganti nama. Tetapi Al-Quran sebut nama. Tu yang special. Sepatutnya tak payah sebut nama sebab dia dah diceritakan, disebut dah sebelum tu lagi. Tapi bila Al-Quran sebut, maka itu bukan kaedah yang biasa. Bukan cara ayat yang biasa. So itu yang special dia. Menyebut nama pada tempat yang tak biasa ataupun tak sepatutnya nama itu disebut. Sepatutnya guna kata ganti nama. Maka itu yang buatkan dia berlainan. Struktur ayat itu yang berbeza. Sebab pada sebelum itu dah cerita tentang Rasul, tentang Rasul. So kalau ayat terakhir ni sebut Rasul huwa Rasulullah, dia itu adalah Rasulullah, orang dah faham dah. Tetapi tak, Allah sebut nama Muhammadur Rasulullah. Nak apa? Nak memuliakan nama itu. Menyebutkan nama tersebut. Baik. Surat Muhammad ada cakap Muhammad juga Ustaz? Surat Muhammad ada cakap surah Muhammad ya. Ya. Betul. Surah yang sebelum itu, surah yang ke-47 adalah namanya itu surah Muhammad. Nama surah itu surah Ali Imran pun ada. Surah Ali Imran pun ada, betul. Maryam ada nama surah Ibrahim. Ada nama-nama surah yang memang menggunakan isim alam. Nama. Tapi kalau nama surah menggunakan nama, itu biasalah kan. Sebab dia memang tajuk lah kan. Memang biasa kalau dalam tajuk guna kata nama khas kan. Itu biasalah. Ada maksud saya ada sebut nama Muhammad dalam surah kedua tu. Dalam surah yang dalam sebelum surah itu. Ayat tu. Ayat yang mana? Ayat kedua tu dah cakap Muhammad wa huwal haqqu min rabbih. Betul. Betul. Pada surah Al-Fatih ni. Kalau kita tengok. Saya tadi bila dengar suara Jisas, lepas tu dengar suara Haji Nuriah. Lepas tu dengar suara Haji Rusam. Saya tak tahu, rasa seronok campur dengan macam sebab pun ada. Sebab dah lama tak dengar suara-suara ni. Dan tak tengok muka dan nama-nama ni semua. Rasa, ya Allah, lama sangat rasa. Masya Allah. Baik. Okay. Maka yang membuatkan dia special ialah cerita tentang Nabi Muhammad SAW telah bermula pada awal surah Al-Fatih, surah ke-48 ni dah mula dah. Kan? Allah gunakan inna fatahna laka. Sesungguhnya kami telah membukakan atau memberi kemenangan kepada engkau wahai Muhammad. So cerita tentang Nabi Muhammad dah ada daripada mula dah, banyak dah kan.
laka Nabi Muhammad, liyaghfira laka Nabi Muhammad min zambika Nabi Muhammad, wa yutimma ni'matu 'alaika wa yahdiyaka. So cerita penyebutan ataupun cerita tentang Nabi Muhammad dah daripada ayat pertama dah ada dah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Maka, tapi nama tak disebut pun. Nama tak sebut. Nama tak disebut. Jadi kalau kata sampai penghujung tak disebut nama Muhammad pun, kita dah tahu tak siapa yang dimasukkan itu? Ya. Kita dah tahu dah, kan. Tetapi pada ayat yang terakhir itu Allah sebut nama Nabi Muhammad. Sedangkan di tempat ini kalau tak disebut pun orang dah tahu, dan selalunya kalau penghujung-penghujung orang tak guna nama, orang dah guna apa? Kata ganti nama. Kita guna nama mula-mula je, kan. Jadi kita sebut kan, Ali pergi ke masjid, kan. Dia sekian-sekian, dia sekian, sampai ke sudah kita akan guna dia, nya, dia. Tak sebut dah nama. Kan, kalau sebut nama dia akan jadi macam apa? Karangan budak darjah 1 lah, diterimalah, kan. Guna nama Ali diulang-ulang. Kan. Maka pada ayat terakhir, ini bukan tempat untuk sebut nama. Ini tempat yang sepatutnya kata ganti nama. Tetapi Allah sebut nama. Maka dia bukan tempat yang biasa. So ini bukan tempat yang biasa untuk sebut nama, dia sepatutnya adalah kata ganti nama. Maka antara tujuannya adalah bila isim alam untuk memuliakan. Dia sebut nama. Sedangkan kalau tak sebut nama, kita pun dah tahu dah siapakah dia. Tapi bila dia sebut nama, dia jadi special lah. Dia lagi special. Macam kalau pemenang lah, kan. Inilah dia pemenang. Orang tahu dah dia pemenang. Tapi kalau diumumkan nama pemenang tu, lagi ni tak, kan. Lagi special lah. Nama dia tu diumumkan. Kan. Macam apa? Kalau diumumkan Perdana Menteri contohnya, orang dah tahu dah dia tu Perdana Menteri, tapi bila disebut nama tu dia special. Dia rasa lebih istimewa. Baik. Ayat 125 ini. Kata nama khas yang ada di sini adalah Ibrahim. Ibrahim. Jangan tersalah, jangan sebut Muhsin pula. Walaupun orang kita kan ada nama Muhsin, kan. Orang kita kan ada nama Muhsin, tapi ini bukan nama lah. Ini bukan nama. Orang kita gunakan dia sebagai nama, tapi dalam Al-Quran ini bukan nama. Yang namanya ataupun kata nama khasnya di sini iaitu Ibrahim. Baik. Maka disebutkan nama Nabi Ibrahim di sini sekali, kemudian wattakhadallahu Ibrahima khalila. Baik. Yang pertama sebut okey tak? Okeylah. Sebab memang inilah kali pertama nak cerita tentang Nabi Ibrahim. Atas ni sebelum tu tak ada cerita tentang Nabi Ibrahim lagi. Ayat 124, 123 tak ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Dekat sinilah baru sebut tentang nama Nabi Ibrahim. Dan bila sebut kali kedua, sepatutnya sebut nama ke sebut kata ganti nama? Sepatutnya sebut kata ganti nama. Tapi Allah sebut apa? Allah sebut nama Nabi Ibrahim tu lagi sekali, Allah ulang. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Mungkin kita tengok terjemahan dia. Surah 4 ayat 125 98 Ustaz. muka surat 98. Baik, zakillahu khairan. Okey. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas serta ia berusaha mengerjakan kebaikan. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim? Tak ada. Ini cerita tentang siapa? Umum. Allah sebut tentang satu sifat manusia. Dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim. So ini kali pertama disebut nama Ibrahim. Yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Maka Nabi Ibrahim yang kali kedua ini sepatutnya dia guna kata ganti nama sahaja. Sepatutnya digunakan huwa sahaja. Ataupun hu sahaja. Wattakhadhahullahu. Kat sini. Dan Allah mengambilnya sebagai kesayangan. Faham tak kalau kata saya sebut? Dan ia pula mengikut dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Yang lurus. Dan ia mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan
kerana itulah Allah menjadikannya kesayangannya. So wattakhadahu Allahu khalila. Maka sini kali kedua bila disebut sepatutnya kita gunakan kata ganti nama, tetapi Allah letakkan nama Nabi Ibrahim sebut special. Nak bagi special sikit. Baik. Maka tujuannya adalah untuk memuliakan nama yang disebut itu. Surah Taha ayat 17 hingga ke 19. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Kalau kita tengok terjemahan surah 20. Ayat 17 dan juga ayat ke-19. Okey. Dan apa bendanya yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, inilah tongkatku, aku bertekan atasnya semasa berjalan dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku dan ada lagi lain keperluanku pada tongkat itu. Allah Ta'ala berfirman, capatkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. Ya. Di sini Allah sebut, ya Musa. Di sini dua kali sebut ya Musa. Kan? Sedangkan kalau kita tengah cakap contohnya dengan apa anak kita kan, ataupun dengan pasangan kita, dengan suami kan, buat apa tu, kan, ataupun makan apa tu, kita tengah cakap dengan orang tu, kita akan tanya macam tu kan, buat apa tu, tengah makan apa tu, tengok apa tu, kita selalu tak cakap buat apa tu, wahai apa nama anak kita, Amru. Buat apa tu, wahai Amru? Cakap tak yang tu? Sangat-sangat jarang kan, boleh kata kita tak buatlah macam tu kan. Kita memang tak sebut pun nama dia. Kan, sebab kita memang tengah cakap dengan dia pun. Buat apa tu? Nak gimana? Kita tak cakap nak gimana, wahai Amru. Kita tak sebutlah nama dia. Sebab memang kita tengah bercakap dengan dia. Jadi sini Allah kata wa ma tilka biyaminika. Apa benda ada kat tangan kanan kau tu? Tengah cakap. Memang time tu tengah cakap dengan siapa? Nabi Musa. Allah tanya, ada apa kat tangan kanan kau tu? Tapi Allah panggil, ya Musa, wahai Musa. Kemudian Musa menjawab, kemudian Allah kata, qala alqiha, campakkanlah tongkat engkau tu. Allah sebut lagi, wahai Musa. Kan? Kita pernah tak kata, dah hidang makan, makanlah, wahai anakku Amru. Kan? Pernah tak seumur hidup sekali cakap macam tu? Pernah tak? Tak pernah. Atau makanlah, wahai suamiku Kasim. tak pernah kan? Kita suruh je. Kalau marah dia pun makan. Marah dia kata sopan sangat. wahai itu mendikit seruan ke, nak berlembut lagi ke, macam mana sebenarnya? Ke tambah kasih sayang? Baik. Pertama nama itu diseru, dia adalah nama itu disebut. Silakan. Dia tak kena Rosyam. Tak dengar Rosyam, putus-putus. Tak, kalau kita sebut nama anak tu kita menyindir. Betul. Itu je. Kan kita kata, Cik Kasim lambat balik. Macam tu adalah sebut nama kan. Baik. Maka menyebut nama orang yang kita sedang borak itu bukan perkara yang biasa. Dan di sini pula digunakan ya Musa. Wahai, kita tahu ya itu adalah bentuk apa? Bentuk seruan, bentuk panggilan, dan memang ia digunakan untuk orang yang berada di depan kita. Ada menyatakan ia digunakan untuk orang yang jauh, ada yang mengatakan ia digunakan untuk orang yang berada di dekat. Tapi di sini Allah panggil ya Musa, maka seruannya itu agar apa? Agar Nabi Musa bagi perhatian. Dan memang tak ada orang lain pun, memang Allah tengah berborak dengan Nabi Musa je pun. Tapi Allah tetap menyebut wahai Musa, wahai Musa. Kan? So kalau kita berborak tu, dia macam jenis satu panggilan yang macam
dia suka sangat kat orang tu, dia pun duk sebut-sebut lah Macam nama panggilan orang yang menyayangi orang tu kan. Macam kat Ya, perata kasih betul. sayang kan. Macam Betul. Dia sayang sangat. Dia indicate sebut-sebut lah. kesayangan. Indicate kesayangan. Betul. Kan? Sedangkan kalau tak sebut pun tak apa. Tapi sayang sangat dia sebut lah kan. Namamu Nabi Musa itu. Maka ia sebutan nama ini, kata nama khas ini, ia berada pada tempat yang kita katakan memang pelik lah ataupun jaranglah digunakan ataupun kebiasaannya orang tak guna. Tapi Allah gunakan, Allah letakkan di situ. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan kepada nama yang diseru itu, iaitu nama Nabi Musa. Ya Musa. Nanti bolehlah try practice pada anak pun kita tengok kenapa ni ibu pelik sangat tak pernah panggil. Selalunya panggil time marah aja kan. Sebut nama. Baik. Yang ketiga, isim alam ataupun kata nama khas. Ustaz, untuk sorry Ustaz, pada berhenti sekejap. Silakan. Ni yang so far yang kita ni nama Nabi apa semua kan. Ada tak nama tempat yang dimuliakan? Macam Mekah apa semua, ada tak? Baik. Ada. Untuk nama-nama tempat juga ada disebutkanlah dalam Al-Quran. Nama-nama tempat dia ada, kita semua pun sedia maklum. Nama tempat yang tertentu. Tapi dia tak. Ya saya? Isim makan tempat. Betul. Tapi dia masuklah dalam Makom, bahagian isim bukan alam. makan, makom. Makan. Betul lah, isim makan, betul. Isim makan, betul. Dia zaman dengan makan, Ustaz. Zaman dengan makan. Bunyi macam bahasa Melayu, makan. Dia makan tu makna tempat. Ya. Bukan makam darajat. Bukan darajat. Baik, maaf. Nama-nama tempat juga adalah, kita ada dalam Quran nama Mekah. Kita ada Mekah ada disebutkan dalam Quran namanya Bakkah. Kita ada Kaabah. Kita ada Bait, kita ada Masjid Al-Haram. Maka itu semua nama-nama yang bila Allah sebutkan, dia adalah sesuatu yang dimuliakan. Berkata pada konteks ayat itu. Kenapa? Kerana pada poin kita yang ketiga, ada juga nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu tujuannya adalah untuk menghina ataupun untuk merendahkan. Dia lawan kepada poin kita yang nombor 2 ini. Ya, untuk menghina ataupun untuk merendahkan. Baik. Antara Ustaz, yang soalan Najisih tadi, yang pasal Mekah tu, ada tak yang dia ulang-ulang? Yang disebut macam disebut bandar Madinah tu. Ada tak? Baik. Setakat Al-Balad tak ada. Setakat carian ayat yang sebutkan nama Mekah itu secara berulang dalam satu ayat itu, belum saya lah yang tak jumpa, mungkin tak perasan, wallahu alam. Dia sebut Al-Bait dia kan. Ada sebut Al-Bait, ada waktu disebut Bakkah, ada waktu sebut Al-Bait, ada sebut Baitul Atiq, ada waktu disebut nama khas iaitu Masjid Al-Haram. Itu. Balad juga ada disebut juga. Tapi balad dia umum. Kan bila sebut balad itu dia macam bandar kan. Tapi nama yang khas itu dia tak adalah dalam ayat itu disebut secara berulang 2 kali. Tapi bila nama itu disebut pun dalam Al-Quran, dia dah jadi satu kemuliaan dah. Nama itu disebut. Tapi Madinah tak sebut ya Ustaz? Yathrib tak ada. Makkah dia sebut banyak. Yathrib ada ya? Ada ke? Haji Nuriah saya rasa macam Madinah ada. Dia macam teringat. Madinah dalam Quran saya tak jumpa. Madinah ada. Kan? Madinah surah Munafikun Al-Madinah ada ke? Kan Munafikun tak? Perkataan Yathrib ada.
Yathrib ada perasaan, Madinah tak Perkataan perasaan. Yathrib ada pada surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 13. Ada sebut perkataan Yathrib. Perkataan Madinah yang dimasukkan sebagai bandar Madinah itu dalam Quran tidak Dia tak jumpa. tidak digunakan lagi, belum digunakan lagi. Madinah itu Madinah. Madinah tak Dalam, jumpa. banyak Madinah dalam Al-Quran dimasukkan adalah bandar. Madinah ada Ustaz. Maksudnya bandar je. Okay. Tapi dalam Bandar je rasa I tak jumpa lagi. Adin adalah. ni Baik, ayat ada satu saja disebut dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-8. kuluna la raja'na tu. Betul. Sekali saja disebut Ya, dalam Al-Quran. ada ya. Oh, Lain semua pada tu tak perasan tu. 13 tempat yang lain yang dimasukkan adalah bandar. Oh, Sekali saja, iaitu ketika orang munafik kata nanti bila kita balik ke Madinah. So itu yang kali pertama yang dimasuk adalah bandar Madinah. So Yathrib ada satu, Madinah pun ada satu, yang lain banyaknya adalah Mekah. okay. Sorry Ustaz. Sorry. Interrupt. Okey, ada pada surah Al-Ahzab juga ada satu. Surah Al-Ahzab Al-Ahzab ada. ayat yang ke-60 juga ada Madinah. Betul. Oh, Saya minta maaf. saya lah tak perasan tu. Tak ambil pot. Saya pun tak perasan. Betul. Saya surah Munafikun tu saya ingat lupa sebab tu saya tak berani sebut. So surah Munafikun ada satu. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-60 ada satu. Jazakillahu khairah. Betul. Oh ni ada ayat 8 Munafikun. Kadang lama tak menyebutnya. Gitulah. Lupa jadinya. Baik. Nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, nama tempat ataupun nama orang, itu adalah perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang mulia itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat pada surah yang ke-9 ayat 118 tentang kisah Ka'ab bin Malik yang tidak mengikuti perang Tabuk. Tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mengikuti perang Tabuk. Surah 9 ayat ke-118. Baik. Nanti boleh tengok pada kisah itu nama Ka'ab bin Malik tak disebut. Nama Ka'ab bin Malik tak disebut. Ka'ab bin Malik kisahnya ialah bila sampainya perang Tabuk itu. Perang Tabuk ni perang yang jauh, beratus kilometer punya nak kena jalan tu. Dia pula berlaku pada musim panas. Dia pula berlaku pada waktu hasil kurma Madinah tengah keluar. Buah tu tengah masak musim menuai. Musim menuai. Maka waktu itu nak diperintahkan untuk pergi perang Tabuk, dan jaraknya tu jauh. Pergi balik itu memang akan lebih sebulan. So memang kalau pergi, memang balik itu memang tak sempatlah nak tuai. Memang dia dah busuk dah di atas pokok itu, ataupun dia dah jatuh dalam keadaan dia dah mula busuk dah. Sebab dia dah dalam. Maka ada yang mengambil keputusan untuk tak pergi. Untuk tidak pergi. Dan antaranya Ka'ab bin Malik, dia tak pergi perang Tabuk tersebut. Bila balik, macam biasa, siapa yang tak pergi perang kena jumpa dengan Nabi, bagi tahu kenapa dia tak pergi perang. Maka ada beberapa orang dalam kisah ni, Allah sebutkan tentang 3 orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan seorang lagi saya tak ingat nama dia. Semua bagi alasan, termasuk yang 2 orang ini. Cuma bezanya Ka'ab bin Malik ini, dia tak bagi alasan. Orang lain semua bagi alasan. Kata dia uzur lah. Kata adalah macam-macam keuzuran yang dibagi dan Nabi terima je. Nabi senyum, Nabi kata tak apa. Nabi senyum, Nabi kata tak apa. Nabi suruh dia jalan je lah. Sampai ke Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kata, aku memang tak ada alasan nak bagi. Sebab aku memang saja-saja tak pergi. Aku sihat, aku memang tak ada alasan nak bagi. Maka bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku memang tak ada alasan untuk tak pergi berperang itu. Memang aku sengaja tak pergi. Dan ketika itu apa yang terjadi? Muka Nabi terus berubah. Terus muka Nabi jadi marah. Sebab apa? Pergi perang tanpa
tanpa alasan. Nabi terus marah dan Nabi tak nak bercakap dengan Ka'ab bin Malik. So Ka'ab bin Malik keluar daripada jumpa Nabi itu, kan? Dia pun fikir, orang lain semua bagi alasan, Nabi elok je. Tapi kenapa dengan aku Nabi marah-marah? Sahabat-sahabat yang lain datang jumpa Ka'ab, dia kata, Ka'ab, kau pergilah balik jumpa Nabi. Kau cakap kat dia, oh tadi tu aku tersilap wahai Rasulullah, sebenarnya aku ada alasan begini-begini. Kau bagilah apa-apa keuzuran pun. Tapi Ka'ab kata, aku tak boleh sebab dia memang tak ada apa-apa alasan. Tapi bila dia teringat muka Nabi tu, dia rasa sedih dan dia tu rasa macam, aku rasa macam nak pergilah cakap kat Nabi tu yang aku ada keuzuran. Dia macam dah teragak-agak nak pergi tak pergi. Tapi akhirnya dia tak pergilah jumpa Nabi. Dan Allah turunkanlah perintah agar mereka itu di pulau. Kan, maka Nabi dan juga para sahabat tak bercakap dengan Ka'ab bin Malik dan juga ada lagi 2 orang sahabat. Dan setelah berapa lama diperintahkan pula agar ahli keluarga mereka juga pulaukan diorang tu. Pulaukan pasangan masing-masing itu. Maka memang sedihlah diorang duduk kat dalam Madinah itu. Tak ada siapa nak bercakap dengan dia. Pandang semua buat bodoh je, dia sedih. Dan sehinggalah setelah saya tak ingat berapa lama, hampir sebulan atau sebulan lebih perkara ini berlalu. Ketika satu hari Ka'ab bin Malik sedang duduk di pinggir Madinah seorang-seorang kan. Datang seorang daripada jauh jerit, wahai Ka'ab, absyiru. Kata, wahai Ka'ab, bergembiralah. Kenapa? Kerana Allah telah memberikan keampunan kepada engkau. Dia menangis, dia terus pergi berlari jumpa Nabi SAW. Nabi pun membacakan ayat yang ayat ke 118 dan beberapa ayat selepas itu. Maka menangis Ka'ab bin Malik gembira. Dia telah diberikan keampunan oleh Allah SWT. Dan dalam hadis tersebut, Ka'ab bin Malik dia kata, aku happy cerita aku disebut dalam Quran. Walaupun cerita tentang dia punya kehebatan ke ataupun cerita tentang perkara tak baik yang dia buat, cerita tentang kesalahan ke kebaikan, cerita tentang kesalahan dia. Tetapi dia tetap bangga sebab dia kata orang lain tak ada masuk cerita dalam Quran. Cerita aku masuk dalam Quran dan dia ada sampai bila-bila. Maka siapa sahaja yang Al-Quran sebutkan, maka dia adalah sesuatu perkara yang mulia. Kan? Dan akan tetapi ada juga nama-nama yang disebut dalam Al-Quran, dia adalah tujuannya untuk menghina ataupun untuk merendahkan. Dan ini poin ketiga kita. Antaranya pada surah Al-Masad, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yang di sini sebut nama siapa? Abi Lahab. Nama Abi Lahab. Sebut nama Abi Lahab. Maka nama yang disebut ini adalah konteks yang memang untuk menghina ataupun untuk nak merendahkan. Dan lagi-lagi sebelah itu disebutlah kecelakaan kepada dia, diulang di belakang itu lagi sekali. Maka tujuan sebut nama itu adalah untuk nak menghina ataupun untuk nak merendahkan. Baik. Contoh lain pada surah Hud ayat 59 hingga ayat ke-60. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Apa isim alam, kata nama khas yang disebut dalam ayat ni? Ada. Kaum Ad. InsyaAllah. Wa tilka 'ad, itulah dia kaum Ad. Allah bercerita tentang kaum Ad, apa yang mereka dah lakukan, apa balasan yang ditimpakan kepada mereka. Kemudian Allah akhiri, ala inna 'adan kafaru rabbahum. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Ad itu mereka telah ingkar kepada Tuhan mereka. Ala bu'dal li'ad. Kaum Hud. Tapi sebut kaum Hud lah. Kaum Hud. Ustaz dah frozen dah. Tak ada urasan ni. Hujan kot. Tak ada line dia. PC dia kot.
Dia cakap seorang lama. Oh, kejap. Anak dia tutup wifi tak? Dia dah terkeluar dah. Ustaz Frozen dah lama dah dari tadi. Oh. Tak ada bateri ke apa? Tak. Dia hang balik ya. Okey. Punya PC hang. Dah 2 PC dah. Yang dulu kita beli satu, then 1 year later another group belikan pula. Dua-dua sekarang problem. So you all nak contribute balik ke nak beli PC baru? Dia orang dah dapat dah 7,000 dapat? dah. Dah dapat 7,000 dah. Okey lah. Kita pun kalau nak join boleh jugalah. Tapi dah dapat okey lah kot. Ada yang nak join boleh. Super komputer. 7,000 tu is very good computer laptop lagi tu kalau nak beli tu. Yang ada 6,000 tu apa nama dia yang tu. My daughter ada beli canggih juga tu. Nak bawa 6,000 kan. Dia banyak game punya. Asia ada siapa yang buat tu Zila tu ya? Ella. Dia hantar mesej dah dekat semua, kata dah dapat dah bank in kat Ustaz punya akaun dah. Oh, Ustaz tak beli ya lagi. Dulu kita collect dalam 6,000 rasa tu. Tak boleh masuk lagi. Dia backup juga. Ada 2 komputer, tak boleh satu ya. Tu grup yang mana tu Asia yang apa tu contribute tu yang Arab Akademi Synergy bahasa Arab. Akademi Synergy under Akademi Synergy lah kan. Cikgu Mulyani pun ada dalam tu join tu. Oh. Rata dia join ni. Bahasa Arab yang satu tu pun dia join juga. Nak refresh balik kan, lama-lama lupa kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah keluar dah. Minta maaf. Baik. Kita sambung. Bila nak beli komputer baru, laptop baru Ustaz? Tak beli. Saya kena upgrade certain software. Saya upgrade saja. Oh. Saya upgrade saja, tak belilah. Sebab okey je lagi. Cuma nak kena upgrade satu software je. Sebab beli dulu okey dah, insya-Allah. Oh. Cuma tak tahu ada software yang kena upgrade. Wallahu a'lam. Kena try and error lah. Mudah-mudahan Allah jumpakanlah apa benda yang menjadi punya masalah. Kena delete some info lah kot. Ada yang cadangkan saya beli desktop tapi susah pakai desktop. Tak boleh bawa ke mana-mana kan. Senang. Baik. Ustaz dah check virus semua dah check Ustaz. Malware apa semua. Malware. Kena check juga takut. Itulah. Sebab sebenarnya saya dah lama tak. Saya punya dah expired. Saya tak renew. Baik. Kat mana kita tadi? Ya saya. Bagi itu pada kaum Ad tadi. Kaum Ad. Baca dekat Ad, di sini diulang Ad dan di belakang ini diulang lagi kaum Ad. Sedangkan penceritaan ini dah memang kaum Ad dah. Pada watil Ad tu dah tahu dah. Itulah dia kaum Ad. So jahadu, mereka telah ingkar kepada ayat Tuhan mereka.
So selepas itu semua memang tahu dah cerita tentang kaum Ad. Kan, tapi Allah sebutkan kaum Ad, Allah ulang sebut sampai 3 kali kan tentang kaum Ad itu. Tujuannya apa? Nak menggambarkan kehinaan kepada mereka itu. Disebutlah nama itu. Tapi dikaitkan dengan Nabi Hud tu. Ya. Kaum Hud ada tu. Bu'dan li'adin qaumi Hud. Dia beritahulah, ketahuilah maka kecelakaan bagi kaum Ad, maka kecelakaanlah bagi Ad kaum Nabi Hud. Disebutkan kaum Nabi Hud itu menunjukkan itulah dia kaum Ad yang diutuskan kepada mereka itu ada rasul, bukan tak ada utusan yang diutuskan yang buatkan mereka engkar. Kalaulah kata engkar itu sebab tak ada orang yang ingatkan kan, tak adalah pelik sangat kan, tapi dah dihantar orang untuk bagi peringatan, ingatkan jangan buat ni, jangan buat ni, tetapi masih lagi engkar. Maka Allah sebut kau tapi Ustaz macam penghinaan kepada Nabi Hud pula nampaknya ujungnya tu. Tak ya. Tak, di sini ala bu'dan li'adin qaumi Hud, ketahuilah. Saya buka terjemahannya. Kita tengok terjemahannya sekejap. Surah yang ke-11. Okay. Ayat yang ke-60 pada muka surat 228. Okay. Dan mereka ditimpakan laknat yang tidak putus-putus dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah sesungguhnya kaum Ad itu telah kufur engkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi Ad kaum Nabi Hud. Sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi Ad kaum Nabi Hud. Baik. Di hujung ayat ini Allah sebutkan nama Nabi Hud. Pertama, Allah nak bagi tahu umum bahawa Allah telah timpakan, sebab Allah timpakan kepada, Allah tengah cerita tentang Allah timpakan kepada mereka ini azab yang keras. Kan Allah kata pada ayat 158 itu min azabin ghalidh, dan kami selamatkan mereka iaitu Nabi Hud dan juga umatnya dari azab yang keras. Maka Allah tengah nak cerita tentang satu kaum manusia, Allah berikan kepada mereka azab yang keras. Maka orang mungkin tanya Allah ni kan suka je ke nak mengazab orang kan? Tak, Allah kata ada sebab. Bukan aku suka je azab, tapi mereka ini aku telah bagi apa yang sepatutnya mereka dapat. Hak mereka aku dah tunaikan, tapi mereka tak tunaikan hak aku. Apa hak mereka? Hak mereka adalah mereka diutuskan seorang pemberi peringatan kepada mereka, dan mereka diberikan masa untuk mereka patuh kepada utusan itu. Itu yang pertama. Sebab itu disebutkan nama kaum Hud itu. Maksudnya Ad ini dia adalah kaum kepada seorang Nabi, utusan yang Allah dah hantar untuk bagi peringatan. Yang kedua, nama Nabi Hud disebut di situ nak menunjukkan bahawa kenapa kaum Ad ini ditimpakan dengan kebinasaan? Kerana Nabi Hud. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Dan sesungguhnya kami ini tidak akan sekali-kali mengazab sesiapa pun sehingga kami utus kepada mereka rasul, pemberi peringatan. Maka Allah sebut kat sini sebab kaum Ad ini diazab adalah kerana Nabi Hud. Sebab apa? Dia engkar kepada Nabi Hud. Sebab itu kalau kita tengok pada ayat yang ke-59 itu, antara sebabnya Allah kata apa? Pertama Allah kata mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka. Pertama. Kemudian mereka buat apa? Mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya. So antara sebabnya adalah mereka menderhaka kepada rasulnya, itu siapa? Nabi Hud. Maka Allah sebut kat situ Nabi Hud, nak tunjukkan yang sebab mereka itu diazab adalah kerana Nabi Hud. Maka sebutan Nabi Hud itu dah jadi macam satu kemuliaan. Sebab Nabi Hud ni lah kaum Ad itu diseksa, diturunkan azab. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Itu poin kita yang ketiga, kaitan dengan kiranya Ustaz kita boleh guna dalam dua lah. Satu untuk memuliakan kita guna Nabi Hud. Satu lagi untuk menghina tu kaum Ad lah kan? Betul.
Dan itu mengikut pada konteks ataupun penceritaan ayat tersebut. Maka isim alam ataupun kata nama khas dalam Al-Quran tersebut 3 poin yang kita sebutkan. Yang pertama ialah kerana nak menghadirkan nama pemilik nama itu pada hati ataupun fikiran orang yang mendengar. Yang kedua untuk memuliakan, yang ketiga untuk menghina ataupun merendahkan. Iaitu nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran, dan banyak nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita ada nama Nabi Adam, kita ada malaikat, kita ada iblis, kan, kita ada jin. Banyaklah nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka itu ada tujuan-tujuannya, sebabnya kenapa Allah sebutkan tentang mereka itu. Baik. Isim ma'rifah. Salah satu bahagian isim ma'rifah yang telah kita pelajari ialah isim mausul. Isim mausul. Ingat tak isim mausul tu yang mana? Allazi. Penyambung. Isim penyambung. Isim penyambung. Apakah antaranya? Allazina. Kita ada allazina. Minta maaf saya tulis sengit-sengit ni bukan style. Saya baru update. Hari tu bila jadi problem saya update lah semua apa yang boleh update kan. Jadi macam lain sikit lepas update tu. Dia punya macam lain sikit. So tu tulis jadi sangat tak biasa. Kita ada allazi. Allati. Kita ada allati. Ini 3 yang telah kita ambil, kita fokus pada 3 ni sahaja kan. Adalah lain tu allazani, allazaini, kita tolak tepi dulu. 3 ni. Inilah di isim mausul ataupun kata nama hubung, kata penyambung yang kita telah pelajari. Maka isim mausul ini masuk bahagian mana? Dia masuk bahagian isim ma'rifah. Masuk bahagian isim ma'rifah. Baik. Apa perkara yang boleh kita ambil daripada isim mausul ini? Yang pertama dia adalah penghubung ayat. Itu dia punya apa? Penggunaan asas dia adalah untuk nak menghubungkan ayat. Maksud allazi dan juga allati kan. Betul, dalam terjemahan kita jumpa dia adalah yang. Maksudnya adalah yang. Jadi dia menghubungkan antara ayat ataupun menghubungkan antara penceritaan. Itu dia punya makna asas dia ataupun penggunaan asas dia. Baik, yang kedua ialah apa yang disebut selepas kata hubung adalah penyebab dan maksud kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Panjang sikit. Apa yang disebut selepas kata hubung adalah penyebab dan maksud kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Saya tak tahulah boleh faham ke tak boleh faham. Boleh faham ke? Jalan kepala Ustaz. Ustaz, bukannya yang kata syarat dengan jawab syarat ke macam tu kan Ustaz? Yang ni bukan. Ini bukan Bukannya? syarat dan jawab syarat. Bukan. Bukannya? Sebab ada ayat yang dia macam syarat, lepas tu ada jawab dia. Betul. Kan? Ada. Betul. Ini Cuma isim lain syarat tu kita belum pelajari lagi. Tapi betul. Okay, apa yang disebut sebagai kata hubung adalah penyebab dan maksud kepada apa yang disebut sebelum kita hubung. Baik. Kita lihat contoh. Mudah-mudahan kita boleh faham. Firman Allah Azza syaitanir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Baik. Dalam ayat ni, potongan ayat ni, di manakah ada isim mausul? Allazi. Selepas kata hubung tu, allazi tu. Allazi. Dia adalah, inilah dia punya isim mausul, dia punya kata hubung. Baik. Terjemahannya kita semua dah tahulah kan? Terjemahannya apa? Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Baik. Alamak, saya start lagi ke? Betul. Okey. Saya tengok Puan Joanna tak bergerak. Mata pun tak berkelip. So saya ingat saya start. Rupanya dia terpegun rupanya. Musyuk. Jadi siapa yang on camera tolong bergerak setiap 5 saat. Jangan. Saya ingat. Saya hang lagi. Baik. Juliana, tu dah banyaklah yang baik, poin kita apa? Apa yang disebut selepas kata hubung? Mana selepas kata hubung? Ini.
So ini selepas kata hubung. Okey. Adalah penyebab dan masuk kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Sebelum kata hubung mana? Ni, ini sebelum. Dia cerita bulan Ramadan. So kenapa dengan bulan Ramadan? Okey. Okey, point dia apa? Okey. Apa Dia yang benar. disebut sebab kata hubung dia adalah penyebab dan maksud kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Soalan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Baik. Bila kita sebut tentang bulan Ramadan, apa yang kita terfikir? Al-Quran Puasa. diturunkan. Puasa. Puasa. Kita terfikir puasa. Okey, bulan Ramadan. Orang selalu kata bulan yang penuh dengan apa? Keberkatan. Berkat. Keberkatan. Baik. Bulan Ramadan. Solat Apa lagi tarawih. bulan Ramadan? Solat tarawih. Kita cerita tentang apa yang Allah bagi pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan. Al-Quran turunkan. Lain daripada itu, Lailatul ganjaran-ganjaran. Qadar. Lailatul Qadar. Dari sudut ganjaran, Pahala berlipat ganda. pahala berlipat ganda. Dibuka semua pintu syurga. Syurga. Kan? Semua dibuka. Iblis Lagi? ditambat. Tutup semua pintu neraka. Hantu kena ikat. Kan? Syaitan kena ikat. Syaitan diikat. Syaitan diikat. Baik. Pahala lipat ganda. Allah yang bagi ganjaran, betul? Special. Lain semua memang Allah yang bagi. Cuma yang ini biar aku Special. yang nilai. Special. So bulan Ramadan banyak bila sebut tentang bulan Ramadan, orang kata bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang semua pintu syurga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Ada bulan lain macam Ramadan? Tak ada. Tak ada bulan lain. Bulan Muharram, Syahrullah. Bulan Muharram adalah bulan Allah. Special tak macam Ramadan? Tak. Tak bagi macam tu. Bulan kelahiran Nabi. Special tak macam Ramadan? Tak. Kan? Bulan ada ibadah haji. Special tak macam Ramadan? Tak. Tak dibuka semua pintu syurga, tak ditutup semua pintu neraka, tak diikat syaitan, tak dilipat. Maka ini keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Pelbagai yang Allah berikan. Baik. Maka poin kita apa? Bulan Ramadan. Apakah yang menyebabkan bulan Ramadan itu menjadi istimewa hingga Allah bagi bermacam-macam ganjaran? Kenapa dia jadi istimewa? Turunnya perkara yang paling berkat yang Allah anugerahkan. Iaitu Al-Quran. Dapat daripada mana? Daripada ayat berapa entah Ustaz yang ajar dulu. Satu ayat, satu Al-Quran. Dua perkara yang paling berkat. Baik, maka poin kita di sinilah apa? Apa yang disebut selepas kata hubung, itulah dia penyebab kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Sebelum kata hubung, Allah sebut tentang bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Apa yang menyebabkan bulan Ramadan ini jadi istimewa? Apa penyebab dia? Al-Quran. Penyebabnya ialah kerana turunnya Al-Quran. So, antara kegunaan isim mausul ialah apa yang disebut selepas kata hubung, itu adalah penyebab kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Maka bulan Ramadan, dia jadi istimewa. Dia jadi penuh dengan keberkatan. Allah buka semua pintu syurga. Macam-macam Allah bagi bulan Ramadan tu. Sebab apa? Penyebabnya ialah tengok selepas isim mausul kata hubung itu. Cerita tentang apa. Maka sebab kata hubung itu Allah kata bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka oleh kerana diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Sebab itu orang kata bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ustaz, ayat berapa tu Ustaz yang dia duk kata yang Al-Quran tu paling berkat tu? Dah lupa lah Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tak, bukan. Tu hari yang berkah. Itu malam yang berkah. Ini dia kata yang Al-Quran tu yang diturunkan dua perkara yang membawa yang paling berkat yang diturunkan. Ya. Ayat berapa entah. Jadi kita tengok tentang itu.
Allah sebutkan tentang Itu sebabnya tu dia tulis Syahrul Ramadan tu, dia punya jawapan Al-Quran. Sebab yang berkat tu Al-Quran tu. Ya. Dan so point kita kat sini boleh nampak tak? Bulan Ramadan itu jadi istimewa. Kenapa? Kerana penyebabnya Al-Quran. Penyebabnya Al-Quran. Baik, kalau korang jelas. Kalau delete ayat tu nampak. Saya sebut satu lagi contoh. Kenapa malam Al-Qadar istimewa? Sebab tu Al-Quran lah. Sebab turunnya Al-Quran. Kalau malam tu tak turun Quran, dia jadi tak malam Al-Qadar istimewa macam tu? 80 tahun kita itu. Lebih macam daripada beribadah. 83 tahun. Kenapa jadi istimewa malam Al-Qadar? Sebab adakah kerana tiba-tiba je istimewa? Tak. Kerana dia turunnya Al-Quran. Yang tadi ayat yang Hajah Rozimah bacakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maksudnya kami turunkan dia pada malam yang berkat. Kenapa malam tu jadi berkat? Kerana turunnya Quran. Kalau malam tak turun Quran, tak jadilah malam tu malam yang berkat. Tak jadi. Maka bulan Ramadan kenapa dia jadi istimewa? Kerana unzila fihil Quran. Sebab Quran turun pada malam tu. Kalau Quran tak turun pada bulan Ramadan jadi istimewa tak? Tak jadi istimewa. Dia akan jadi macam bulan-bulan yang biasa. Maka apa yang disebut selepas kata hubung, itulah dia penyebab kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Sebelum kata hubung di sini Allah sebut tentang bulan Ramadan. Kita sebut je bulan Ramadan, kita tahu dah ini bulan yang istimewa, penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan, penuh dengan doa yang dimakbulkan, penuh dengan waktu yang mustajab. Semua pintu syurga dibuka. Ini bazar Allah SWT untuk masuk syurga. Tapi kenapa tiba-tiba bulan Ramadan? Kenapa Ramadan yang istimewa? Kenapa bukan bulan yang lain? Ada bulan Muharram, bulan Allah. Ada bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Ada bulan ibadah haji. Banyak bulan-bulan yang lain. Tapi kenapa Ramadan? Jawapannya ialah kerana unzila fihil Quran. Kerana Quran diturunkan pada bulan itu. Itu jawapannya. Penyebab dia itu. Kalau Quran tak diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dia hanya akan jadi seperti bulan-bulan yang lain. Sebab itu Allah sebut di sini bulan Ramadan dia adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Bukan Allah nak bagi tahu bulan Ramadan itu Quran turun, bukan. Tapi Allah nak bagi tahu bulan Ramadan itu istimewa sebab Quran. Maka kadang orang bagi perhatian lebih pada puasa. Kan? Kalau dia bagi perhatian pada puasa, maka dia hanya setahun sekali sahaja. Tapi Allah nak bagi tahu bulan Ramadan istimewa kerana Quran. Maka siapa yang beri perhatian sepanjang tahun kepada Al-Quran, maka setiap bulan untuk dia adalah bulan yang istimewa. Bukan Ramadan dia istimewa untuk dia, tetapi setiap bulan, setiap hari yang dia beri perhatian kepada Al-Quran, maka itu adalah hari-hari yang istimewa untuk dia. Hari-hari yang special. Bukan hari-hari yang biasa. Kerana bulan Ramadan yang kita sangat tunggu-tunggu itu, sehingga kan para salafus soleh kata, kalaulah bukan kerana adanya bulan Ramadan dalam kehidupan ini, maka lebih baik mati je. Lebih baik mati je kalau tak ada bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak Allah mengeluarkan hamba-Nya daripada, membebaskan hamba-Nya daripada neraka. Maka dia jadi istimewa sebab apa? Sebab Al-Quran. Malam Al-Qadar jadi istimewa sebab apa? Sebab Al-Quran. Baik. Maka poin kita di sini ialah apa yang disebut selepas kata hubung itu adalah penyebab kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Sebab itu kalau orang yang dia mula mempelajari bahasa Arab, dia tak akan membaca ayat Quran itu dengan sekali lalu macam tu saja. Dia akan mula apa? La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu berakal, menggunakan akal. So sekarang nak faham kena fikir tak? Kena fikir. Nak faham kena fikir. Dan poin itu hanya boleh nampak kalau orang tu dia mempelajari. Dan tak adalah belajar susah sangat pun sampai nak kena pergi masuk universiti ke, buat degree bahasa Arab, tak ada. Belajar isim mausul je. Tetapi apa? Boleh dapat maklumat yang lain daripada apa yang disebut dalam terjemahan. Baik. Mungkin sebelum ni kita cuma dengar orang kata bulan Ramadan bulan istimewa. Hingga kita mungkin tak perasan istimewanya bulan Ramadan itu sebab Quran. Maka jangan beri perhatian, jangan buat persiapan untuk puasa je. Quran tu kena beri perhatian, kena buat persiapan juga sebelum
sebelum Ramadan. Kadang orang sebelum Ramadan dia puasa sunat dulu. Sebab apa? Tak biasa puasa. Nanti kan nak puasa takut tak larat. Tapi Quran buat persediaan tak? Sebelum Ramadan tu mula baca. Supaya nanti bila sampainya bulan Ramadan nak pulun baca banyak-banyak. Kan? Dia juga sama. Kena lebih diberi perhatian lagi sebab kerana Quran itulah bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Boleh istimewa. Baik. Ustaz, boleh tak yang Al-Ladhi ni dia menjelaskan sebelum apa yang disebut? Ya. Penggunaan asasnya ialah dia adalah penyambung ayat je. Penggunaan asasnya ialah dia adalah hanya penyambung ayat je. Kan? Akan tetapi dalam penceritaan Al-Quran itu juga boleh diambil sebagai penyebab kepada apa yang disebut dalam ayat itu. Oh, dia tak boleh penjelas ke Ustaz? Boleh kalau nak ambilkan sebagai penjelasan. Kalau penjelas tak apa sangat dia penyebab je. Kalau penjelasan boleh juga, kan? Tapi kalau kita sebut dia sebagai penyebab, maka kita kata sebab ni lah. So kita akan bagi perhatian rasa saya penyebab lagi tepat lah. Kalau penjelas dia betul. akan ceritakan Ramadan ni orang puasa apa semua cerita lain lah kan. Kalau penjelasan dia akan hanya menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. So kita akan rasa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita kata Ramadan itu istimewa sebab Al-Quran, maka kita kata takkan sebab Quran Ramadan jadi istimewa. Maka kita fikir biar betul. So orang akan beri perhatian juga mula beri perhatian kepada Al-Quran kerana Quran tu yang jadikan dia istimewa. Dia bukannya nampak signifikan ni Ustaz. Sebab itu saya pilih perkataannya adalah penyebab. Sebab dia adalah penyebab menjadikan sesuatu itu istimewa. Macam kalau kita nak katakan apa, sebab apa kan nasi lemak itu dia jadi nasinya itu sedap. Sebab diletakkan santan. Kalau tak letak santan dia jadilah nasi putih. So penyebab nasi lemak itu jadi sedap sebab apa? Sebab santan. So kalau kata santan tu tak ada, nasi lemak jadi tak namanya nasi lemak yang sedap, yang kita puji-puji, yang kita beratur nak beli tu, dia tak jadi. So point dia, so kalau nak masak, nak kena bagi perhatian dekat nasi ke atau dekat santan? Santan tu yang kena bagi perhatian. Sebab kalau santan tu rosak, habislah nasi lemak tu takkan jadi punya. Nasi lemak tu takkan jadi. So Ramadan tu jadi semua penyebabnya itu Quran. So yang Allah nak suruh bagi perhatian adalah pada Quran. Bukannya kata tak payah bagi perhatian pada Ramadan, tak. Tapi kalau orang bagi perhatian pada Ramadan, maka dia hanya akan jadi sebulan je tu. Tapi kalau orang yang bagi perhatian kepada Quran, maka sepanjang tahun dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan dapat banyak kelebihan. Kan soalnya orang puluh bulan Ramadan sebab dia ingat baca Quran bulan Ramadan dapat pahala banyak. Tak. Bulan lain tak ke? Kenapa bulan Ramadan jadi special? Sebab ada Quran lah. So kalau bulan lain pun kita baca Quran, maka bulan lain pun kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT, bukan hanya pada bulan Ramadan. Maka sebab itu perkataan yang dipilih dia boleh jadi penjelasan. Cuma saya letakkan di sini adalah penyebab, supaya bila kita penyebab itu ataupun kita kata punca, kita akan bagi perhatian yang lebih lah kepada penyebab ataupun punca sesuatu itu terjadi. Kenapa Ustaz boleh juga Kenapa? Betul. Kenapa Ramadan itu istimewa? Sebab Quran. So barulah orang akan bagi perhatian pada Quran. Yang kalau tak orang akan rasa Quran ni turun pada bulan Ramadan. Kan? Orang rasa macam tu je lah. Orang tak rasa istimewanya Ramadan. Kau dapat semua ni sebab apa? Sebab Quran lah. Kau dapat semua ni sebab Quran. Kalau Quran ni tak ada, semua ni tak ada apa benda lah. Tak jadi istimewa. Orang sibuk kejar malam Al-Qadar, tapi mungkin orang tak perasan. Yang jadikan malam Al-Qadar itu, malam Al-Qadar istimewa sebab Quran. Turunnya Quran. Kalau Quran tak turun malam tu, dia jadilah malam yang biasa macam malam-malam yang lain. Tak ada apa istimewanya pun malam tu. Malam yang biasa je lah. Satu malam daripada malam-malam yang lain. Itu je. Tapi sebab turunnya Quran dia jadi malam yang special. Maka dia adalah penyebab. Adalah punca. Kenapa sesuatu itu jadi istimewa. Baik.
Kita tengok contoh lain atau kita berhenti dulu? 10.30. Satu contoh yang lain. Boleh? Tak, jawapan yang tadi Ustaz tak ada lagi. Ya, Ayat yang mana? berapa? Ayat berapa? Okey, tentang pertamanya disebut pada surah yang ke 50, ayat yang ke-9 itu Allah sebut tentang yang Allah turunkan daripada langit itu sesuatu yang berkat. Baik. Satu lagi adalah pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-50. Surah yang ke-21. Boleh Ustaz ulang balik surah apa? Surah 21 ayat yang ke-50 ataupun surah yang ke-38 ayat yang ke-29. 29. Ada dua ayat ceritakan tentang perkara yang Allah turunkan daripada langit yang penuh dengan keberkatan. Baik, maka nak meraih keberkatan dalam hidup adalah dengan Quran. Kenapa kehidupan tu jadi berkat? Sebab bagi perhatian pada Quran. Boleh tak tiba-tiba je hidup jadi berkat? Tak. Punca atau penyebabnya apa? Quran. Barulah akan jadi kehidupan itu berkat. Macam orang tanya Haji Sas, macam mana, apa rahsia awet muda? Kata kan. So apa yang Haji Sas bagi tahu itu kan, hari-hari tengok matahari. Jemur dengan matahari. So itu adalah apa? Penyebab ataupun punca. So orang akan bagi perhatian tak pasal benda tu? Orang akan bagi perhatian lah kan. Haji Sas awet muda sebab jemur matahari setiap pagi 10 minit. So orang bagi perhatian pada Haji Sas awet muda ke ataupun pada penyebab dia? Pada penyebab tu orang akan bagi perhatian. Esok semua orang mula berjemur lah. Baik. Satu lagi contoh, saya kira contoh ini mudah. Kita ambil ringkas saja firman Allah pada penghujung surah Al-Furqan ayat 63, ayat yang ke-65, surah yang ke-25. Allah cerita tentang siapa? Ayat ke-63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahman. Allah cerita tentang satu kumpulan manusia yang Allah namakan sebagai apa? Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Baik, kalau sebut Ibadur Rahman, istimewa tak mereka ini? Istimewa. Sebab apa? Sebab Allah panggil mereka dengan gelaran hamba Ar-Rahman. So, panggilan hamba itu adalah panggilan yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Panggilan yang paling tinggi sekali. Sebab itu Nabi Muhammad Allah panggil sebagai Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah panggil Nabi Muhammad dengan hambanya. So panggilan hamba adalah panggilan yang paling istimewa di sisi Allah SWT. Maka bila orang panggil, bila Allah sebutkan, ini hamba Ar-Rahman. Allah gandingkan hamba siapa? Hamba Ar-Rahman. Allah bukan gandingkan dengan hamba dunia. Allah bukan gandingkan dengan hamba apa-apa pun. Allah gandingkan dia dengan hamba Ar-Rahman. So ini satu golongan yang istimewa. Selepas itu adanya apa? Alladzina. Alladzina apa? Isim ma'rifah. Isim Mausul. Isim mausul. Kata hubung. Baik. Maka apa yang disebut selepas kata hubung itu adalah apa? Penyebab Kepada apa yang disebut sebelum kata hubung. Apa disebut sebab kata hubung? Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi dengan sopan santun. Maka macam mana ada orang itu boleh mendapat gelaran yang istimewa, menjadi orang yang istimewa di sisi Allah? Inilah penyebab dia. Kenapa? Dia berjalan di atas muka bumi ini dengan sopan santun. Lagi bila orang berkelakuan kurang adab dengan dia pun berkata dengan perkataan yang selamat. So apa yang disebut selepas isim mausul ini semua apa? Penyebab dia. Penyebab dia dapat gelaran. Penyebab dia dapat gelaran istimewa itu. Bukan saya saja tiba-tiba je orang panggil kita nak datang istana ambil gelaran datuk. Mesti ada punca, mesti ada sebab kenapa dia beri gelaran tu.
kan, bukan tiba-tiba. Maka mereka ini bukan saja-saja tiba-tiba je Allah pilih dia orang ni ibadur rahman. Tak. Dia mesti ada sebab. Dan penyebab itu Allah sebut di mana selepas daripada kata hubung ataupun isim mausul. Maka jadilah di sini ini penyebab dia. Yamshun 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kemudian ada lagi wallazina. So ini sambung yang atas tadi. Apa dia? Yabituna li rabbihim sujadan wa malam untuk Tuhan mereka. dia tekun mengerjakan ibadah. So ini semua wallazina lagi Allah sebut. Wallazina. So ini semua apa? Hai Tuhan Ini kami. Dia semua penyebab dipanggil ibadur rahman lah. Betul, penyebab. Dia bukan saja Allah nak menjelaskan, Allah nak cerita, tetapi Allah beritahu ini sebab dia, ini penyebab dia. Mereka itu jadi ibadur rahman. Dia gunakan tu kata hubung tu banyak betul setiap ayat nampak tu. Ayat Betul. ada wallazina wallazina. Sampai muka surat sebelah pun sama lagi, masih digunakan lagi isim mausul itu sampai ke habis lah, sampai penghujung surah ni digunakan. So macam soundnya Ustaz macam ciri-ciri orang yang digelar. Betul. Kita selalu gunakan ciri-ciri orang yang digelar ibadur rahman. Ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman. Itu yang perkataan yang biasa kita. Kriteria aja. Ni dia dah jadi penyebab. Tapi bila kita lihat dari sudut bahasa, sebenarnya itulah dia penyebab. Kan? So kalau kita tukar ciri-ciri ibadur rahman dengan kita kata penyebab mendapat gelaran ibadur rahman. So orang akan lebih apa benda dengan orang kata ciri-ciri ibadur rahman dengan penyebab mendapat gelaran ibadur rahman. Orang akan lebih nak dengar apa benda, apa cerita ni, kan? Ciri-ciri orang bertakwa dengan penyebab boleh menjadi orang bertakwa. Kan? Bukan Haji Syekh kata dulu apa nama? Checklist ni dulu, ingat tak? Ya betul. Haji Syekh pernah sebut ni antara checklist. Checklist. Itu bahasa yang biasa kita gunakan lah. Kita guna checklist, kita guna checklist tu bila kita nak praktikkan. Ya. So bila kita tahu ini semua adalah penyebab. So kita akan lebih bagi perhatian, kan? Macam kita sakit. Kalau kita sakit, doktor akan kata kurangkan ini penyebab ini. So kita akan apa? Bagi perhatian tak? So nak makan gula lebih tu, ini penyebab ni. Kita nak makan seafood lebih, ini penyebab ni. Ini punca ni. So akan lebih berhati-hati bila kita tahu ini adalah penyebab ataupun dia punya punca dia. Dan dalam Al-Quran itu boleh kita ketahui dengan melihat kepada isim mausul. Dia mudah sahaja, akan tetapi cara kita nak ambil point itu, dia adalah bukan sahaja ciri-ciri ataupun penjelasan, tapi dia adalah penyebab punca kepada sesuatu yang disebutkan sebelum itu. Dan dalam Quran banyak Allah cerita tentang yang best dan Allah cerita juga yang tak best. Tentang orang munafik, orang fasik, orang kafir. Dan ayat ni kalau kita tak perasan, kita tak nampak, kita nampak satu aja penyebab dia. Tapi bila kita baca lagi, bila ada lagi penyambung isim mausul tu, barulah kita nampak daripada rentetan ayat yang atas tadi, dia berturutan ke bawah dia punya penyebab. Betul. Panjang ke bawah, banyak dia punya panjang ke bawah. Tak, kalau kita tak tahu isim mausul tu apa, tak tahu kita. Ya. Kita ikut makna je lah ayat ni, ikut makna ayat je. Orang-orang yang. Tapi kita tak relate lah dengan yang apa tadi, ibadur rahman ni. Betul tak? Kemungkinan lah macam tu lah kan. Kalau kita tapi bila dah apa ni, nampak lah. Kita dah tahu. Dah tahu ni, nampak lah. Ustaz Frozen. Ada Frozen. Masuklah peti ais lah Ustaz ni. Dah kena call dah 10 lebih dah. Nak tanya Ustaz. Dah call balik. Turun salji dah Ustaz. Dah turun salji dah tu. Dah suruh beritahu Ustaz lah. Nak call ni. Tak kira-kira nak cari lah. Bila nak cari nombor telefon. Keluar je lah. Ustaz dah keluar tu. Tak, dia nak baca doa dia dulu kot.
Tu dah masuk balik tu. Tiba-tiba saja saya ditendang keluar oleh internet, minta maaf. Mungkin dia nak bagi tahu, sila habiskan sekarang, orang lain nak tidur. Baik, kita baca setakat itu. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billah. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada ini. Moga Allah nilai sebagai amalan saleh insya-Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dengar suara Haji Zain. Malam esok nak ada Ustaz? Malam esok saya minta maaf. Cuti lagi. Tak ada. Malam esok saya ada ditugaskan tugasan malam untuk program yang saya kongsikan itulah. Ada program sekarang ini di Universiti tengah buat test run untuk melahirkan pentadabbur dan juga qari sebab nanti My Quran Time dah nak habis, so nanti kita akan buat akademi My Quran Time untuk melatih pentadabbur yang baru. So sekarang kita tengah test run satu grup ni. So itu yang kena bagi masa lebih sikit kat situ sebab saya in charge bahagian bahasa Arab. Dia memang nak tolak, memang dah tolak kan, tapi Tuan Fazil minta saya satu bahagian ini untuk permulaan dulu sebelum nanti boleh paslah kepada trainer yang lain. So tu yang dalam seminggu dua ni dia sedikit mencabar sikit lah. Besok malam saya cuba kalau ada yang boleh gantikan kita adakan kelas, tapi kalau tak saya minta maaf sebab dia mula pukul 9.30 malam. 9.30 malam. Saya cuba insya-Allah. Ustaz, tak apa. Program tu mula 9.30 ya Ustaz? Program tu mula 9.30. Betul. Ramai murid-murid dia tu. Dan program tu nanti kita akan buka tu public, umum. Kita nak masuk ke? Nanti ada background Islamic studies ke, tak ada background bahasa Arab ke, tak ada, kita akan open. Kita lagi galakkan profesional untuk join sebab kita nakkan pada dalam bidang korporat itu ada orang dalam syarikat-syarikat dia sendiri, jadi orang yang ada. So itu tujuan kita nak buat akademi My Quran Time ni lah. So kita akan open to public. Apa background pun kita akan ambil mungkin dengan adalah kriteria, tapi kita akan minimalkan lah. Tak adalah kita nak strict sangat nak kena ada Islamic studies, bahasa Arab dan sebagainya lah. Kita cuba nak tarik profesional untuk nak masuk jadi. Berapa lama dia training tu Ustaz? Ini 6 bulan. 6 bulan je, setiap hari? Setiap hari Isnin hingga Khamis. Isnin hingga Khamis. Isnin hingga Khamis. Tak boleh. Ada siang dan juga ada waktu malam. Siang itu pagi 9 sampai 12, lepas tu malam mula 9.30 tu. Setakat ni berapa partisipan dah Ustaz? Setakat ni berapa partisipan yang ada? Kita limitkan, kita tak ambil ramai. Untuk ni kita ambil tak salah lebih kurang 100 je kita ambil, tak salah. Ramai saya nampak panjang. Kita ambil ramai, tapi kita try dua-dua. Kita buat hybrid, offline dan juga online. Tapi ramainya online lah. So kita ada daripada seluruh Malaysia penyertaannya dan berbagai peringkat umur, pelbagai. Ada yang muda, ada yang dah berumur, ada. Kita semua ada, kita ambil semua. Tapi tengok tu muda-muda je Ustaz. So saya ingat budak-budak lepas hantar Hafiz ke, UIA ke, Kuis ke. Ada yang background counselling, ada yang background geologis, ada macam-macam background. Kita seronok lah untuk nak ni. Sebab kita lebih prefer nak galakkan yang golongan profesional sebab cara fikir dan sudut pandang tadabbur dia tu betul. Dia berbeza dan dia sesuai lah dengan dia punya tempat tu. Kalau kat company dia lebih sesuai. Dia tahulah bidang-bidang dia di situ. Siapa nak masuk? Siapa nak masuk dari grup ni? Next nanti kita akan buka nanti insya-Allah. Doakan. Tapi saya minta maaf lah untuk itu kalau
kalau ada waktu yang saya kena cancel kelas. Saya minta Kak Noh masuk dah, Kak Noh. Tak nak. Isnin Boleh ke dah. Khamis. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Tak nak tak pandai, Abang Iman boleh. Tengok. Berapa satu program tu Ustaz kena bayar tu? Belum lagi, kita belum tetapkan lagi. Yang ini kita fully sponsored, kita bagi dia add-on lagi. Oh, best tu. Kita bagi add-on, kita sponsor dan kita bagi add-on. Sebab itulah kita ni pilot project kan. So kita nak ni sikitlah, doakan Allah mudahkan insya-Allah. Itulah. Saya akan confirmkan nantilah, kalau boleh saya bagi pada orang untuk ganti, saya akan beri, kalau tak saya kena ambil lah. Ustaz bagi tahulah ya. Saya akan confirmkan nanti. Baik. Terima kasih banyak. Saya minta maaf. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Haji Ayah. Ujung pun dengar Haji Ayah. Haji Ayah ada di mana? Saya ada di KL Ustaz. Ada di KL, masya-Allah. Haji Ayah sihat macam mana? Demam semua macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah okey dah. Dah okey dah. Dah boleh bawa kereta pergi Langkawi dan balik dah. Tinggal lagi dia masih restless tu. Memang takut ada selepas tu kan ada lagi rasa nafas susah ke, sakit dada ke, tak ada okey Tak ada. Sampai Langkawi. Cuma saya macam Haji Noria cakap tadi lah. Saya restless. Okey. Jadi dia tak boleh nak concentrate. Tak boleh. Okey. Itu saja saya nampak lah. Mudah-mudahan kembalilah nanti perlahan-lahan seperti biasa insya-Allah. Pergi mana-mana mesti pakai mask. Walaupun kari kata tak payah. Terima kasih semua. Terima kasih sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.